Hai and Assalamualaikum. Nama saya Siti Karawani binti Sasi. Saya dari Fakulti Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Saya dari University College of Yayasan Pahang. Jadi adik-adik boleh panggil saya Teacher Khaira. Hari ini teacher ingin berkongsi tentang beberapa cerita. Sebelum kita memulakan cerita, marilah kita sama-sama membaca doa. Cerita yang pertama pada hari ini ialah kura-kura ingin terbang. Pada suatu hari, sang kura-kura ternampak seekor elang yang terbang tinggi. Ia juga berasa ingin terbang. "Ajarkan aku terbang," ujar sang kura-kura. Ujar sang kura-kura kepada sang elang. "Kamu tidak mempunyai sayap," balas sang elang. Namun, sang kura-kura terus merayu. Akhirnya, sang elang bersetuju. Sang elang pun mengangkat sang kura-kura hingga ke udara. Kemudian, sang elang melepaskan sang kura-kura dan menyuruhnya mengibarkan kakinya seperti sayap. Malangnya, ia jatuh menjunam ke bumi. Muncullah dia terjatuh di dalam sebuah kolam. Sejak itu, ia sedar akan kelemahan dirinya. Moral of the story: Jangan mengangan-angankan sesuatu yang mustahil. Yang kedua ialah sang katak yang bongkak. Pada suatu hari, anak-anak memberitahu bapanya ia ternampak seekor haiwan yang amat besar dan kuat. Tidak mungkin ada haiwan yang lebih besar dan kuat daripada bapa, kata bapa katak dan dengan sombongnya. Bapa katak pun meminum air sambil mengembungkan perutnya. "Adakah haiwan itu sebesar ini?" tanya bapa katak. Anak katak menggelengkan kepala. Bapa katak terus minum air dan mengembungkan perutnya seperti belon. Anak katak tetap menggelengkan kepalanya. Bapa katak terus mengembungkan perutnya. Akhirnya, perutnya meletup dan bapa katak pun mati. Moral of the story: setiap orang ada kelemahan dan kelebihan tersendiri. Cerita yang terakhir ialah ceritakan tentang cempaka dan sutera putih. Pada zaman dahulu, ada sepasang suami isteri bernama Puan Zaki dan Mak Siti. Mereka sudah lama berkahwin, tetapi tiada anak. Akhirnya, mereka mengambil seorang anak angkat bernama Cempaka. Pak Zaki dan Mak Siti sangat menyayangi Cempaka. Cempaka seorang gadis yang rajin. Dia selalu membantu Pak Zaki dan Mak Siti di sawah dan di rumah. Pada suatu ketika, kampung mereka dilanda kemarau. Semua tanaman mati, sawah mereka juga menjadi kering kontang. Pak Zaki dan Mak Siti susah hati kerana mereka kehabisan beras. Mereka bimbang jika kemarau berterusan, mereka akan kelaparan. Tiba-tiba Cempaka menghampiri Pak Zaki dan Mak Siti. "Mak dan Ayah, janganlah bersedih. Cempaka akan tolong. Tapi Mak dan Ayah mesti berjanji tidak akan melihat apa yang akan Cempaka lakukan," kata Cempaka. Pak Zaki dan Mak Siti pun bersetuju. Cempaka pun masuk ke biliknya untuk mengambil kain sutera. "Ambillah kain ini. Esok pergilah ke pekan dan jualkannya," kata Cempaka sambil menghulurkan sehelai kain sutera putih. Pak Zaki dan Mak Siti terkejut. Mereka membelek-belek kain sutera itu. Tenunannya sungguh halus. Keesokan harinya, Mak Siti pun pergi ke pekan. Dia menjual kain sutera itu dengan harga yang mahal. Peniaga itu meminta Mak Siti membawa kain sutera lagi. Mak Siti pun bersetuju. Pada malamnya, Pak Zaki dan Mak Siti teringin melihat Cempaka menenun. Mereka pun mengintai Cempaka melalui celah-celah dinding biliknya. Mereka terperanjat melihat seekor bangau sedang tekun menenun.
"Oh bangau," jerit Mak Siti. Bangau jelmaan itu terdengar jeritan Mak Siti. Ia pun menangis teresak-esak sambil menghulurkan kain sutera yang baru ditenunnya. "Mengapa mak dan ayah melanggar janji?" tanya bangau jelmaan itu. "Jika begitu, inilah kain sutera terakhir yang dapat saya tenun," kata bangau jelmaan itu. "Maafkan mak, Cempaka," kata Mak Siti. "Mak dan ayah, mungkin inilah hari terakhir kita dapat bersama," kata Cempaka. Mak Siti merayu kepada Cempaka jangan meninggalkan mereka. Sebenarnya, Cempaka telah terkena sumpahan. Jika ada orang melihat Cempaka menjelma sebagai bangau, maka Cempaka akan kekal menjadi bangau. "Jadi terpaksalah kita berpisah," kata Cempaka. Keesokan harinya, bangau jelmaan itu pun terbang jauh. Pak Zaki dan Mak Siti berasa sangat sedih. Selepas musim kemarau berlalu, mereka kembali bercucuk tanam. Walau bagaimanapun, pada setiap bulan purnama, bangau itu akan datang menjenguk Pak Zaki dan Mak Siti sambil membawa sehelai kain sutera putih.